perbelanjaan lain untuk pembelian kemudahan peralatan boleh diusahakan oleh jawatankuasa PDK, kerana PDK merupakan sebuah program komuniti kepada komuniti. Jadi kita menggalakkan supaya komuniti itu membantu dalam usaha ini. Yang berhormat Kepala Kangsar, tak ada? Ya, tiada. Tiada dalam Dewan, dan jadi secara bertulis jugalah. Farid Bunta dah ada dalam Dewan. Farid Bunta. Ya. Sebab tadi baru solat. Farid Bunta ada dalam Dewan. Farid Buntar, apakah usaha kerajaan untuk memperbanyakkan taska? Antara lainnya, telah ditubuhkan Task Force Ramping Up the Early Childhood Care and Education Industry. Ini adalah bertujuan untuk membincangkan isu-isu cabaran dan penambahbaikan secara holistik operasi dan kualiti taska di Malaysia. Ini adalah dipengusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, iaitu Senator Datin Paduka Cik Imran Irfan, dan dianggotai oleh Kementerian Jabatan Agensi serta pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Jumlah rumah perlindungan kanak-kanak bagi kes-kes penderaan senarai mengikut negeri ada banyak. Ini ada 13 buah yang berhormat. Kalau boleh nanti saya bagi secara bertulis lebih baik. Dan sejauh mana keberkesanan program yang dijalankan di rumah perlindungan tersebut? Di rumah kanak-kanak ini antara program dan perkhidmatan yang sediakan adalah kanak-kanak keberkanan adalah seperti berikut: jagaan dan perlindungan, sukan dan riadah, pendidikan akademik dan juga vokasional. Aspek pendidikan diberi penekanan utama kanak-kanak bermula berumur 1 hari sehingga 4 tahun. Mereka dibagi jagaan di taska, dia diwujudkan juga penjagaan taska. Bagi kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun, mereka akan mengikut prasekolah di mana mereka didaftarkan di tadika yang berampiran dan dengan institusi. Dan bagi anak yang berusia 7 hingga 18 tahun, mereka didaftarkan dan diantar ke sekolah rendah dan juga menengah aliran perdana. JKM turut juga menyediakan sistem latihan dual nasional melalui kerjasama Giat Mara dan syarikat swasta. Antara kamera yang disediakan adalah otomotif, masakan, jahitan, kraftangan dan komputer. Artinya secara amnya memang kita memberikan pendidikan yang mencukupi kepada mereka ni. Ada juga di antara mereka ini sampai ke peringkat yang tinggi kepada IPTA dan membuat diploma dan juga ijazah. Dan antara mereka ini ada yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik dan menjadi role model kepada anak-anak yang lain. Alhamdulillah. Selain itu daripada Batu Kawan adakah? Batu Kawan adanya. Batu Kawan menyebut tentang jenayah seksual secara menyeluruh. Ingin saya maklumkan di sini bahawa jawatankuasa pemandu di peringkat kementerian telah ditubuhkan juga, dan melalui jawatankuasa teknikal ini di peringkat JKM akan meninjau daripada aspek teknikal pelaksanaan dan pembangunan daftar kanak-kanak selaras dengan Akta E1511. Tujuan ini, jawatankuasa ini akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Mahkamah bagi tujuan penyelarasan maklumat pesalah dan juga mangsa. Ahli pada kedua-dua peringkat jawatankuasa melibatkan Jabatan Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia, Pejabat Ketua Pendataan Mahkamah, Kementerian Kesihatan dan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia. Bagi fasa pertama pembangunan daftar kanak-kanak di bawah Akta Kanak-kanak yang baru dipindah, sistem EJKM iaitu sistem di bawah JKM yang melindungi nama dan maklumat kanak-kanak yang memerlukan perlindungan yang turut menyimpan maklumat pasalah akan disemak silang cross refer dengan izin yang pihak PDRM bagi menyemak sama ada pasalah ini telah disabitkan di mahkamah. Dan fasa seterusnya akan melibatkan rujukan secara langsung dengan pihak PDRM untuk melihat daftar pasalah di bawah pengelolaan PDRM. Batu Kawan juga bertanya mengapakah peruntukan untuk mangsa pemerdagangan telah berkurangan. Kementerian merupakan pengurusi kepada salah satu jawatankuasa di bawah Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran di bawah KDN, iaitu Jawatankuasa Perlindungan dan Pemberdayaan Mangsa Perdagangan.
Ya. Ya, sudah. Tak, penjelasan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Timbalan Menteri berhubung dengan soalan saya. Siapakah yang telah meluluskan butiran atau data-data jenayah seksual terhadap kanak-kanak ditempatkan di bawah Akta Rahsia Rasmi, dan apakah keperluan maklumat ini diklasifikasi di bawah Akta Rahsia Rasmi? Sebab dengan izin Tuan Speaker, Tuan Pengerusi, saya ingin baca di sini. Kenyataan daripada Ong Chin Lan, the head of Sexual Women and Children Investigation Division of the Malaysian National Police (PDRM). We don't want people to misinterpret it. The government doesn't want to unduly alarm the public about possibly high numbers of child abuse cases, she explained. Jadi ini menunjukkan pihak polis sendiri menyokong data-data maklumat mengenai penderaan jenayah seksual kanak-kanak ini diletakkan di bawah Akta Rahsia Rasmi. Saya tidak faham kenapa maklumat ini tidak diberikan kepada khalayak ramai. Sebab banyak NGO yang bekerja very long time, dengan izin Tuan Pengerusi, many years on this issue. Mereka tidak boleh melangkah ke hadapan tanpa maklumat ini. Jadi soalan saya belum dijawab lagi Tuan Pengerusi. Saya minta Menteri memberi saya jawapan di sini ataupun memberi saya jawapan bahawa saya akan mendapat jawapan bertulis. Terima kasih. Datuk Seri Pengerusi, di bawah pindaan Akta Kekanak yang telah pun diluluskan oleh Dewan ini, kita akan wujudkan daftar kekanak yang mana dalam daftar itu nama-nama pesalah-pesalah yang mangsanya adalah kanak-kanak akan dimasukkan di dalam daftar tersebut. Dan pada masa sekarang ini, JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang mengumpulkan semua data-data ataupun nama pesalah ni, butiran mereka daripada PDRM. Setelah itu nanti terbangun, maka sesiapa yang memerlukan yang berkenaan bolehlah memohon kepada Ketua Pengarah JKM untuk memberikan maklumat mengenai dengan pesalah itu. Tentang apa yang disebutkan yang Berhormat tadi yang telah di dalam surat khabar dan sebagainya itu kita tak ada kena mengada dengan kita, dan kita tidaklah kata dapat menjawab mengapa siapakah yang membuat keputusan tersebut. Tapi Yang Berhormat Timbalan Menteri, macam mana Kementerian Wanita akan mendapat maklumat daripada PDRM sekiranya PDRM sendiri mengatakan maklumat ini di bawah Akta Rahsia Rasmi? How do you know the information you are getting is adequate, is enough and is accurate? How do you know what they're telling you is the whole truth? Dengan izin Timbalan Menteri. Datuk Seri Pengerusi, ini adalah undang-undang yang membenarkan JKM mendapatkan maklumat daripada pihak PDRM. Jadi bagi kami yakin bahawa nanti PDRM akan memberikan kami maklumat dan butiran yang diperlukan ini demi untuk kita melindungi kanak-kanak kita dalam negara kita Malaysia ini. Jadi saya rasa kita tidak perlu bimbanglah tentang perkara itu. InsyaAllah kita akan dapat butiran ini dan nanti akan dibangunkan di bawah kementerian kita, di bawah daftar kanak-kanak tersebut. Mungkin Yang Berhormat. Timbalan Menteri tidak ingin menjawab. Saya akan tanya KDN besok. Yang Berhormat. Yang itu mungkin kalau tentang KDN yang Berhormat tanya pada KDN. Ya, tapi you have to work together, Timbalan Menteri. It's very important. Memang saya telah sebut tadi kita bekerjasama dengan KDN, tapi pihak bagi soalan yang tertentu tu yang Berhormat beri soal kepada KDN nanti. Tuan Pengerusi, saya rasa kenyataan dengan izin, with all respect to the Deputy Minister, saya rasa kenyataan ini bercanggah, sangat-sangat bercanggah dengan pendirian PDRM. Sangat bercanggah, dan ini bukan kepentingan pembangkang atau kerajaan, ini adalah kepentingan masyarakat umum. Perlindungan kepada kanak-kanak. Maklumat ini tidak diberikan. Di parlimen pun kami bertanya tapi tidak mendapat jawapan yang apa yang kami tanya. Jadi saya rasa there is, dengan izin Tuan Pengerusi, there is some form of a cover up, as stated not by me but by this person from Ong Chin Lan, dari head of Sexual Women and Children Investigation Division of PDRM. She herself said the government does not want to give this information out because they don't want unduly worry or a reaction from the public. Saya rasa ini sungguh tidak bertanggungjawab daripada pihak PDRM, dan saya mencadangkan agar Kementerian Wanita
push for this information to be made public so that MPs, NGOs and the public will know, Tuan Tengku Lucy. Because you must know who is your neighbour. What if he has a case on him tapi kita tak tahu sebab dia di bawah akta rahsia rasmi. Ya. Terima kasih. Yang Berhormat, nak tambah sikit. Yang sepatutnya dirahsiakan. Ya, sila. Boleh ya? Silakan, Pak. Datuk Pengerusi. Yang sepatutnya dirahsiakan adalah nama kanak-kanak dan identiti kanak-kanak tersebut. Akta rasmi itu sepatutnya untuk mengawal kebajikan kanak-kanak. Di sini kita sedang gunakan untuk menjaga kepentingan orang yang telah melakukan kesalahan. Itu yang sepatutnya kementerian perlu jelas, perlu faham. Yang kita nak rahsiakan kanak-kanak tu, identiti dia. Tetapi statistik berapa ramai yang terlibat, di mana kawasan yang sedang dilakukan kegiatan begini, di kawasan mana kanak-kanak teraniaya, yang itu perlu diumumkan secara terbuka supaya rakyat faham apa yang sedang berlaku. Tak boleh sorokkan maklumat yang penting ni dalam peti yang dipanggil sebagai rahsia. So saya rasa kementerian perlu jelas apa yang patut dirahsiakan, apa yang perlu dibuka secara transparan kepada rakyat. Terima kasih, Datuk Seri. Datuk Seri Pengerusi, seperti mana yang telah saya jawab tadi, bahawa di bawah akta kanak-kanak yang dipindah dan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, pada tahun ini kita sedang membangun daftar kanak-kanak yang mana di dalamnya nanti akan ada nama-nama dan butiran pesalah yang melakukan kesalahan dan mangsanya adalah kanak-kanak. Dan kita sekarang dalam proses untuk mendapatkan semua maklumat tersebut akan dimasukkan di dalam daftar yang mana nanti boleh diakses dengan kebenaran Ketua Pengarah JKM. Tapi untuk tujuan yang ada kaitan dengan KDN itu, Yang Berhormat boleh tanya nanti kepada kementerian yang berkenaan. Okey, saya teruskan kenapakah peruntukan untuk mangsa pemerdagangan telah berkurangan, telah saya sebutkan tadi. Bagi aspek pemulihan mangsa, kerajaan telah menggazetkan peraturan bagi memberi kebenaran bebas bergerak dan bekerja untuk mangsa pada tahun 2016. Berdasarkan pindaan Akta Atip-SOM 2007 pada 2015, mangsa yang juga dibenarkan untuk ditempatkan di rumah perlindungan NGO. Justru ini dapatlah mengurangkan beban kewangan kerajaan. Nanti mereka boleh bekerja dan juga mereka boleh berada di di rumah yang dijaga oleh NGO. Berkenaan dengan peruntukan khas bantuan untuk ibu tunggal yang tidak dinyatakan di dalam bajet, Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak memperuntukkan skim yang khusus untuk ibu tunggal. Walau bagaimanapun melalui JKM, ibu tunggal yang miskin dan berkeperluan dibantu melalui bantuan keluarga miskin dengan peruntukan berjumlah lebih 185 juta pada tahun 2017, iaitu tahun depan. Penerima ibu tunggal dalam kalangan penerima bantuan keluarga miskin adalah berjumlah lebih daripada 10,000 orang. Statistik lengkap nanti akan diberikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Di samping itu, ibu tunggal yang miskin juga dibantu untuk berdikari melalui program geran pelancaran yang disediakan oleh kementerian. Ingin juga saya nyatakan di sini bahawa kita juga membantu anak-anak kepada ibu tunggal melalui bantuan kanak-kanak yang kita berikan secara berterusan, walaupun ramai rata-rata Yang Berhormat semua menyatakan peruntukan kementerian ini berkurangan dalam 0.5% yang kita akui, dan saya bagi pihak kementerian mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat yang begitu prihatin, yang mengatakan perlunya peruntukan kementerian ini ditambah bukan dikurangkan. Kami amat-amat bersetuju, tapi ingin saya nyatakan di sini bahawa kita memastikan bahawa segala bantuan yang perlu kita sampaikan kepada kumpulan sasar kita, tiada satu pun yang akan ketinggalan nanti. Karena kita telah melihat walaupun dalam berbanding pada tahun lalu kita ada pengurangan daripada segi bantuan sosioekonomi yang mana disebut oleh rata-rata oleh Yang Berhormat. Jadi saya jawab sekaligus saja. Memang pada akhirnya nanti kita akan mendapat bajet tambahan. Kita akan dapat bajet tambahan untuk memastikan semua penerima kita akan menerima bantuan daripada kerajaan. Ya, bantu kawan bangun.
Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya berterima kasih di atas semua usaha yang telah dijalankan, yang akan dijalankan oleh kementerian untuk membantu golongan yang benar-benar memerlukan bantuan kewangan dari JKM. Tetapi saya ingin bercadangkan dalam Dewan Yang Mulia ini agar kementerian memberi sedikit pertimbangan untuk mengagihkan ataupun to start a section for ibu tunggal khas untuk ibu tunggal sahaja. Sebab seperti yang saya katakan, mereka ini perlu bersaing dengan keluarga yang miskin. Tetapi ibu tunggal sendiri, ayah, ibu, and dia a sole breadwinner untuk keluarga dia. Jadi saya rasa sudah tiba masanya dengan peningkatan tahun demi tahun bilangan ibu tunggal meningkat. Saya rasa sudah tiba masa ada satu, bukan sahaja peruntukan kewangan, tetapi peruntukan dari segi butiran dalam belanjawan untuk ibu tunggal. Saya harap kementerian, kalau bukan tahun ini, mungkin untuk tahun depan, satu peruntukan khas untuk ibu tunggal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan Datuk Seri Pengurusi. Saya adalah merupakan pengurusi kepada satu task force khusus untuk pemeriksaan ibu tunggal. Jadi perkara ini, hal ini adalah amat-amat dekat di hati saya dan kita sedang berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan supaya segala isu yang berkaitan dengan ibu tunggal, kesejahteraan, ekonomi mereka dan segala-galanya sedang di dalam perhatian kita dan kita mempunyai perbincangan dengan pelbagai kumpulan dalam kerajaan ini, kementerian-kementerian dan agensi-agensi serta juga NGO, malah syarikat-syarikat swasta, bagaimana kita dapat memperkasakan lagi ekonomi ibu tunggal ini. Rest assured dengan izin bahawa kita membuat segala-galanya yang boleh untuk membantu ibu tunggal ini. Don't worry. Ya. Dan seterusnya saya merujuk kepada Kulai. Kulai adakah? Kulai. Kemudahan ruang penyusuan bayi bagi ibu menyusu yang bekerja. Ruang penyusuan bayi, perkeliling amalan perniagaan terbaik 2/2011 mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif bagi wanita. Program penyusuan susu ibu di tempat kerja dikeluarkan oleh SSM dan juga UNICEF. Penekanan juga diberikan kepada syarikat dan perniagaan dalam menyokong inisiatif nasional bagi menggalakkan amalan penyusuan susu ibu yang bertujuan untuk mencapai perkembangan kesihatan kanak-kanak yang optimum. Perkeliling ini bertujuan untuk menyokong dan menggalakkan pembentukan suatu persekitaran kekeluargaan yang mesra kanak-kanak di tempat kerja. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat yang mengambil perhatian tentang penyusuan ibu ni. Sekiranya ada tempat-tempat yang tidak masih lagi belum menyediakannya ni, maklumkan kepada kita untuk kita pantau secara berterusan. Ini usaha kita bersama. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi, terima kasih Timbalan Menteri. Saya hanya nak tahu secara lebih jelas, kalau memang ada tempat kerja yang tidak ikut itu garis panduan, apa pekerja-pekerja wanita ini boleh buat? Kalau kita nak buat aduan kepada siapa? Bahagian mana yang memantau sama ada syarikat-syarikat ini ada mematuhi garis panduan ini, dan apa itu tindakan yang boleh diambil oleh kementerian? Adakah kementerian akan mengudarakan ataupun isu itu warning letter, surat amaran, ataupun kita boleh kasih satu denda kepada syarikat-syarikat itu? Apa itu tindakan yang memang boleh diambilkan oleh kementerian? Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengurusi. Oleh kerana perkeliling ini dikeluarkan oleh SSM, jadi tentulah laporan itu dibuat kepada mereka. Ingin saya nyatakan di sini Yang Berhormat kepada semua Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini bahawa usaha ini adalah memang pun dibuat oleh kementerian kita bersama-sama dengan kementerian yang lain. Berartinya kita memang memberikan perhatian dan prihatin terhadap keperluan ibu yang menyusukan anak ini, dan kita tidak akan kata orang akan berhenti di situ saja. Kita akan memastikan, kerana itu juga adalah menjadi tujuan kerajaan, menggalakkan supaya ibu-ibu menyusukan anak mereka. Jadi tentu kita akan secara berterusan memantau keadaan ini, dan sekiranya ada masalah di mana lagi tempat bekerja yang belum menyediakan, maklumkan supaya sama-sama kita memantau, ya Yang Berhormat.
Rantau panjang. Rantau panjang ada menyebut tentang remaja amil, apakah penyelesaian kepada oleh pihak kementerian. Saya sebenarnya telah menjawab soalan ini yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi baru-baru ini saja di dalam Dewan Yang Mulia ini. Skala usaha kita memang banyak sudah kita laksanakan yang melibatkan PPKN, program-program pekerti kita bermula daripada pelajar-pelajar di peringkat di peringkat sekolah rendah lagi sampailah ke sekolah menengah dan sampailah ke PLKN, kita berterusan melakukannya. Dan saya telah meminta supaya semua masyarakat di luar sana bersama-sama dalam usaha kita. Ya, rantau panjang. Ya, terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan. Apa yang saya ingin tahu ialah kita melihat setiap tahun gejala ini tidak berkurangan. Jadi walaupun banyak program yang telah dibuat oleh kerajaan, tetapi seolah-olah program yang dibuat itu tidak memberi kesan. Apalagi isu ini terutama beberapa negeri yang terlibat, termasuk yang sebagaimana yang dijawapi oleh Yang Berhormat sebelum ini, Sarawak, Johor, Selangor di antara negeri yang tertinggi. Jadi apakah mekanisme ataupun analisa yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan gejala ini dapat dihapuskan dan dapat meminimalkan gejala ini, sebab kita tidak mahu isu ini terus berterusan akan memberi kesan kepada maruah remaja hari ini. Jadi minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi. Program yang kita jalankan, program pekerti ini memang baru bermula. Dalam arti katanya kita bagi dulu peluang untuk kita menilai sejauh mana keberkesanannya. Lepas itu kita akan buat kajian. Jika dia tidak cukup berkesan, berartinya kita akan menambah baik lagi modulnya. Pertama. Yang keduanya, bagaimana kita dapat diseluruhkan lagi program ini dijalankan. Itu sebab di antara program yang kita laksanakan itu melatih bakal guru-guru supaya program ini dapat dijalankan di semua sekolah-sekolah dengan guru-guru ini sudah dibekalkan dengan ilmu yang diperlukan untuk menyampaikan maklumat yang patut sampai kepada kanak-kanak ini. Dalam masa yang sama juga program untuk ibu bapa itu kita teruskan, kita perhebatkan lagi. Dan sebab itulah selain daripada apa yang kita buat di peringkat kementerian, di peringkat PPKN, saya juga meminta supaya semua pihak terlibat sama dalam komuniti, di peringkat kampung, di peringkat desa, semuanya bersama-sama untuk melaksanakan program ini supaya dia akan lebih berkesan lagi untuk kata untuk langsung zerokan perkara ini mungkin tak mungkin dapat dilakukan lah, tapi untuk mengurangkannya itu cuma memerlukan kita semua bekerjasama. Yang Berhormat, terima kasih. Yang Berhormat Farid Buntar juga tadi ada, masih ada lagi kan? Farid Buntar? Tak ada ya? Farid Buntar ada? Tak ada? Oh ada. Ini tadi bersama-sama dengan rantau panjang sekali ya. Statistik kes keganasan rumah tangga, cara menangani kes keganasan rumah tangga. Statistik pada 2013 488 kes, 2017 707 kes, 2015 667 kes sehingga 2016 sehingga Jun 2016 424 kes. Cara-cara untuk tangani kes keganasan rumah tangga adalah utamanya kempen-kempen kesedaran di kalangan masyarakat yang kita terus laksanakan, di mana kita juga ada stop violence against women dan sebagainya, advokasi dan juga sesi kaunseling kepada pasangan yang bermasalah, program satu bengkel keluarga bahagia, tindakan undang-undang terhadap para pelaku yang melakukan penderaan ini juga memang sudah ada undang-undangnya dan kita akan akan menambah pasdadan dalam mengkaji sekarang ini untuk menambah baik lagi dalam minda undang-undang kita, yaitu undang-undang keganasan Domestic Violence Act dengan izin. Rantau panjang tentang statistik sudah saya berikan.
Isu bantuan kepada mangsa bencana banjir. Dalam pengurusan bencana banjir di pusat pemindaan dari segi kesihatan dan sebagainya diurus melalui 7 jawatankuasa yang ditubuh, termasuklah jawatankuasa kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan. Bagi bantuan kewangan makanan bagi mangsa yang tidak berpindah ke pusat pemindaan, bantuan akan disalurkan oleh ketua kampung penghulu yang berkaitan. Namun begitu, perkara ini adalah di bawah kuasa kerajaan negeri kerana peruntukan makanan semasa bencana adalah di bawah tanggungan kerajaan negeri sendiri. Sejauh manakah kejayaan program Satu Azam, mekanisme pemantauan Satu Azam niaga? Daripada 195,953 peserta Satu Azam, sehingga Oktober 2016, seramai 93,469 peserta telah berjaya meningkatkan pendapatan. Untuk makluman, pemantauan kepada peserta sentiasa dilakukan dari masa ke semasa, di mana para peserta turut diberi bimbingan, latihan, pengurusan kewangan dan juga kredit. Semua agensi pelaksanaan memantau peningkatan pendapatan peserta Satu Azam sepanjang tahun sebanyak 3 kali sekurang-kurangnya bagi memastikan peningkatan pendapatan peserta sebanyak 300 hingga 500 ringgit. Yang berhormat, walaupun kita buat ni semua, tentu nanti ada juga yang tidak akan berjaya. Kita tidak akan expect lah dengan izin 100% yang dibantu itu akan berjaya. Mungkin kalau kita dapat 30% pun itu adalah cukup baik. Kita rasa cukup baik sudah yang berhormat. Ya, berantah panjang. Ya, terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya tertarik dengan jawapan yang dibuat oleh Timbalan Menteri tadi berkaitan dengan program Satu Azam. Di mana daripada 195,000 peserta yang berjaya hanya dalam sekitar 93,000. Dalam lebih kurang 100,000 lagi masih dalam keadaan yang belum memuaskan. Jadi persoalan saya, apa punca? Apakah analisa dibuat oleh pihak kementerian punca-punca kegagalan program Satu Azam? Sedangkan program ini amat penting untuk membina ekonomi bagi, terutama bagi ibu-ibu tunggal di luar bandar, dan juga sejauh mana kursus-kursus ataupun latihan untuk menjadi usahawan dan sebagainya yang diberi kepada penerima-penerima peruntukan ini, supaya peruntukan ini tidak bergalai begitu saja. Jadi saya harap supaya insya-Allah program yang bagi menggunakan wang yang begini banyak dan melibatkan begitu ramai sasaran di bawah, tidak hanya setakat 93,000, kalau 995,000 sekurang-kurangnya 70% ataupun 60% kita mendapat kejayaan. Jadi apa mekanisme untuk kita mencapai kebaikan yang lebih baik untuk masa depan? Yang berhormat, seperti saya katakan tadi, kita tidak expect lah dengan izin semua yang kita tolong itu 100% akan berjaya. Kalau kita dapat 30% pun itu adalah sudah cukup baik. Dalam mana-mana tempat pun tentu tidak akan dapat kejayaan yang sepenuhnya. 70% itu agak tinggi. Walau macam mana pun ini tidak berartinya kita ini putus asa. Kita akan berterusan untuk memantau mereka, dan khusus-khusus tadi berkaitan dengan bagaimana untuk memajukan perniagaan mereka, khusus-khusus kewangan, khusus motivasi, kita jalankan sebenarnya. Sebelum mereka ini diberikan bantuan ini, mereka sudah melalui kursus-kursus ini. Dan secara berterusan kita memantau mereka, sekiranya ada keperluan lagi untuk mereka diberikan kursus dan dibantu, kita akan usahakan bagi memastikan kita mempunyai persatuan yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Kita tak boleh kata oleh kerana ada masalah ini maka kita jangan buat lagi. Tak boleh, kerana ini adalah satu usaha yang baik untuk membantu rakyat kita. Ya, Parik Sulong bangun. Terima kasih Datuk Seri, dan juga terima kasih Datuk. Saya tertarik dengan apa tadi yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita faham dan kita aku bahawa bukan semua program kita itu akan mencapai 100% kejayaan. Tapi saya percaya pihak kementerian ada membuat satu kajian daripada perkara yang terlepas ini, daripada kurangnya kejayaan ataupun tidak mencapai sasaran itu. Mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan kepada kita apakah menyebabkan mereka ini kurang berjaya,
Ataupun mungkin Yang Berhormat juga boleh sharekan juga dengan izin di dalam Dewan ini. Kerana saya percaya ada juga yang berjaya dan menjadi contoh kepada usaha-usaha yang lain. Saya nak menarik minat, saya nak menarik perhatian kepada program Azam Niaga ini yang kemudiannya, yang masa mula-mula saya tak berapa faham macam mana, tapi kemudiannya saya melihat bahawa mereka tidak akan dapat bantuan mereka sekiranya mereka tidak melalui proses ataupun pergi ke kewangan, kelas kewangan. Jadinya saya nak minta komen Yang Berhormat mengenai perkara ini. Terima kasih. Ya betul Yang Berhormat Paris Sulong, terima kasih. Memang benar pada mulanya itu mereka mungkin dalam kegairaan kita untuk membantu mereka yang miskin ini di dalam golongan IKC ini untuk mencapai pendapatan yang daripada kosong ke adalah 300 ke begitu, tidak ada melalui kursus-kursus. Tetapi kemudian itu bila kita dapati ini menjadi masalah, maka kemudian itu memang betul lah bahawa sebelum kita meluluskan kepada mereka yang bakal menerima ini, mereka perlu melalui satu kursus, iaitu antara lainnya kursus menjaga kewangan mereka. Apabila mereka melalui kursus itu, barulah mereka ini dipertimbangkan untuk mendapat bantuan satu azam ini. Saya ingin memberitahu di sini bahawa hasil kajian penilaian outcome daripada program satu azam ini, jumlah pakej dan peserta satu azam 5,141 pakej yang diserahkan, 5,141 orang peserta 100%, 95.98 berpuas hati dengan keseluruhan program satu azam. Ini yang kita dapatlah daripada kajian kita. 56.42% memperoleh peningkatan pendapatan 300 ke atas sebulan. 95.3% peserta telah memulakan perniagaan mereka. 96.73% telah sustain tahap perniagaan mereka, tahap kesediaan untuk kekal mapan menjalankan perniagaan dan meningkatkan pendapatan. Minimum peningkatan pendapatan ialah RM448.55. Minimum pendapatan selepas mereka mengikuti kursus satu azam ini ialah RM701.64 dan meningkat. Peningkatan 177.23%. Salah satu peningkatan yang tinggilah. Minimum pendapatan sebelum ini ialah RM253.09. Satu, kalau kita tengok di sini adalah satu kejayaan yang bagi saya amat-amat besar dan memberangsangkan sekali. Jadi tahniahlah kepada para peserta kita yang telah berjaya ini dan usaha kerajaan yang amat-amat baik ini. Cadangan anti grooming law, si putih ya. Si putih cadangan anti grooming law. Ingin saya maklumkan kepada Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini bahawa terkini satu task force telah diwujudkan di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Zahid, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bagi meneliti kemungkinan untuk mewujudkan satu undang-undang khusus atau memindah undang-undang sedia ada bagi menangani jenayah seksual ke atas kanak-kanak. Task force ini sedang meneliti undang-undang sedia ada seperti Akta A1511 dan Kanun Keseksaan serta akta lain berkaitan sama ada untuk membangunkan satu akta baharu khusus untuk jenayah ini, jenayah seksual ke atas kanak-kanak, atau juga memindah akta yang sedia ada. Ya Muhammad. Sedang dalam sekarang ini task force ini telah pun diwujudkan dan mereka sedang membuat penelitian. Ya Muhammad. Ya. Tahun depan apa itu boleh dibentangkan? Itu kita serahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Zahid lah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Memanglah kita inginkan secepat mungkin, Yang Berhormat. Tak mungkin kita nak memelengah-lengahkan perkara yang penting ini. Ya. Saya ingat itu saja yang Berhormat. Kota Samaraan. Kota Samaraan adakah? Kota Samaraan. Parik Bunta ada tanya pasal apa tu? Maternity leave, parental leave, cadangan untuk memperkenalkan parental leave, tanggungjawab bersama semua tu.
Saya tidak mendapat jawapan lagi itu. Maternity leave memang pun sudah ada, Yang Berhormat. Di pihak kerajaan sudah sampai 90 hari. Di pihak swasta 60 hari. Lebih daripada 5 anak yang lahir tidak diberi. Kita ambil maklum cadangan Sebab yang dasar kerajaan nak menambahkan bilangan 70 juta. Bagaimana kalau tidak diberi kemudahan itu? kita ambil maklum cadangan Yang Berhormat Pari Buntar itu. Tapi saya banggalah kerana Yang Berhormat daripada Rantau Panjang ada 12 orang anak. Tak perlu ada parental leave. Ya. Bukan sebab itu. Ya, kita ambil Dasar maklum. dia. Yang Berhormat kita Undang-undang ambil dia. maklum. Kita ambil maklum Yang Berhormat. Ya. Kota Semarang, sekolah vokasional untuk OKU, sekolah pendidikan khas di Sarawak. Pendidikan dan kamera merupakan perkara penting kepada setiap OKU untuk terus berdikari. Sekolah vokasional dan sekolah pendidikan khas kepada kanak-kanak OKU merupakan bidang di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi PLPP Bangi menyediakan latihan perindustrian kepada hampir 105 orang OKU setiap tahun. PDK juga mempunyai program mengajar pelatih OKU untuk terus berdikari menerusi latihan kemahiran asas keusahawanan. Namun demikian, saya mengambil maklum apa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kota Semarang itu, dan ini akan kita bincangkan juga di dalam task force kita, insya-Allah. Ya. Ini Kota Semarang kan? Yang Berhormat adakah bertanya tentang ni? Tajuk yang saya telah bawa berkenaan dengan warga tua dan pension warga tua, adakah itu ditimbangkan oleh kementerian? Pencen warga tua berkenaan dengan peruntukan untuk warga tua, walaupun Yang Berhormat mengatakan bahawa program bantuan sosioekonomi itu berkurangan, tapi sekali lagi saya ingin nyatakan di sini bahawa kita tidak perlu bimbang. Kerana pada akhirnya nanti walaupun peruntukan pada permohonan nampak ada kekurangan, tapi akhirnya nanti kita akan membuat permohonan kepada Kementerian Kewangan dan kita akan dapat, insya-Allah kita akan dapat memastikan semua warga tua kita yang menerima bantuan daripada kita di bawah BOT akan dapat bantuan mereka. Bukan Menteri, apa saya tanya tadi ialah adakah kita ada cadang untuk adakan satu universal pension untuk orang yang berumur 70 tahun ke atas. Adakah ini dicadangkan, dibincang? Kerana ini Yang Berhormat adalah dasar. Kan? Ini perkara dasar. So, sekarang kita ni bukan dasar, ni jawatankuasa kan. Macam mana pun kita ambil maklum lah. Tapi setakat ini memang belum ada lagi cadangan. Setakat ini belum ada cadangan lagi Yang Berhormat. Ya. Menteri, parental leave kedua ibu bapa itu sendiri, bapa itu sendiri juga perlu cuti untuk sama-sama tanggungjawab kepada anak yang baru lahir itu. Itu pun tidak ada jawapan lagi Menteri. Bapa pun sekarang ni ada diberikan leave. 2 hari je sekarang. 7 hari. 7 hari saja. 7 hari. Ya. Mana boleh dia nak jaga bersama kalau hanya 7 hari. Tapi saya dah tak ada bayi kecil dah. Ini untuk generasi yang akan datang, bukan untuk saya. Perlu ada komitmen, kurang-kurang janji bagaimana perkara ini mungkin perlu dibuat kajian atau bagaimana. Itu soalan dia begitu. Iyalah. kita akan buat kajian lah Yang Berhormat. Sikit pengurusi, saya juga bangkitkan tadi isu yang sama, contoh Iceland tadi ya. Terima kasih. Sebenarnya Yang Berhormat, semasa Yang Berhormat nak sentuh Yang Berhormat tadi, Yang Berhormat tak ada dalam dewan. Ya, baru sampai saya nampak. Dah disebut, ya Yang Berhormat, saya yang mengurusikan dewan ni. Ya, saya nampak Yang Berhormat Menteri tadi dah sebut mana-mana Yang Berhormat yang tiada dalam dewan jawapan bertulis. Kalau Yang Berhormat baru masuk, lepas tu Yang Berhormat tanya lagi. Ya. Habis Menteri, terima kasih. Masalahnya ialah bahawa Datuk Seri belum habis tu, Datuk Seri. Ada lagi. Untuk perkara-perkara yang lain nanti yang belum kita sampaikan, insya-Allah akan diberikan secara bertulis kepada YB yang lain. Terima kasih. Kapal jangan lupa, kapal satu pun tak jawab tu. ya. Kapal Masalahnya ialah bahawa wang